Sebelah mesin basuh ni, dalam keadaan kegelapan di bahagian belakang ni, di sebelah mesin basuh ni seakan-akan berdirinya satu susuk tubuh yang kita gelar sebagai hantu bungkus. Bahagian belakang ni, pandang ke arah mayat ni tadi, atau mayat ni kan. Yang mengejutkan dia adalah mayat ini tadi tidak lagi berada di atas katil. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka, nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda beberapa lagi kisah seram yang dikongsikan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Saleh. Yang mana Saleh ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang bukan saja dia pernah alami, malah satu keluarga dia pernah dihantui di rumah mereka sendiri. Kisah dia berbunyi begini. Saleh bagi tahu kisah ni berlaku dah lama, tahun 2014. Yang mana pada waktu tu dia ni baru saja habis sekolah lah, mungkin dalam 20-21 macam tu lah kot. Okey. Dan ayah dia ni pula adalah seorang kontraktor. Yang mana ada pekerja-pekerja lah, ada pekerja, dan kemudian biasanya projek-projek yang ayah dia ambil ni adalah membetulkan rumah, tambah ruangan, macam nak buat tambah bilik ke, panjangkan dapur kan. Itu semua ayah dia boleh buat lah. Okay. Nak dipendekkan cerita, bisnes ayah dia ni berjalan dengan sangat baik dan kemudian adalah untung lebih sikit kan. Ayah dia merancang untuk tambah ataupun orang kata tambah sedikit ruangan ataupun bilik di bahagian belakang rumah mereka tau. Yang mana menyambungkan rumah ini dengan bilik ni adalah pintu dapur lah. Yang mana pintu dapur ni akan menjadi laluan dan kemudian dekat bilik tu nanti akan ada satu pintu untuk keluar ke bahagian belakang. Disebabkan ayah dia ni adalah seorang kontraktor, jadi untuk jimat kos dia hanya beli barang-barang dan kemudian dia upahlah pekerja-pekerja dia sendiri untuk buat. Pekerja-pekerja dia ni terdiri daripada orang Melayu kita sendiri dan kemudian ada beberapa orang daripada Indonesia. Singkat cerita ataupun dipendekkan cerita, projek tu pun bermula dan ambil masa lebih kurang dalam sebulan macam itulah untuk siap sepenuhnya. Sebelum dia tambah bilik ni, tak ada apa-apa yang berlaku lah dalam rumah. Maknanya tak ada kejadian-kejadian seram ke, tak ada. Tapi selepas saja diorang tambah je ruangan di bahagian belakang rumah ni, berlaku banyak kejadian-kejadian pelik yang berlaku di dalam rumah dia. Yang mana salah satunya, bila bilik tu siap je, diorang ataupun si Saleh ni lah sekeluarga rasa di dalam rumah ini seakan-akan macam panas tau. Panas, dan dia tulis juga dekat dalam email, seperti rasa macam gelisah,
Macam tak boleh lah duduk dekat rumah. Dan bila si Saleh ni balik daripada kerja, biasanya dia akan lepak dekat luar dulu tau. Lepak kat luar, minum dengan kawan. Dia rasa macam happy je. Tapi bila sampai je dekat rumah, walaupun tak berjumpa dengan sesiapa pun lagi, maknanya mak ayah dia dah tidur ke apa kan, dia sampai rumah, bersiap untuk mandi apa semua, dia rasa macam tak sedap. Panas, rasa tak selesa, tak boleh tidur, macam tu. Dan ada juga kejadian yang berlaku, yang mana ini satu keluarga juga yang kena. Terdengar seakan-akan macam suara tapak kaki orang berlari di dalam rumah. Tapi benda ni bukan berlaku pada waktu siang, berlaku pada waktu malam. Waktu malam kan, waktu semua orang dah tidur, time tu lah bunyi tapak kaki tu, orang kata apa, kedengaran. Okay? Dan emak kepada Saleh ni pula pernah terperasan seperti ada orang yang mundar mandi di dalam rumah, baik siang ataupun waktu malam. Tahu. Okey. Gangguan yang paling teruk sekali lah yang Saleh ni kata dia pernah kena, yang mana pada waktu tu dia ni kat tempat kerja dan kemudian keesokan harinya tempat kerja dia ni ada membuat satu event tau. Yang mana event ni memerlukan Saleh ni untuk pakai baju yang dia dapat waktu dia pergi macam berkursus macam tu lah. Dan kemudian waktu sebelum dia balik, dia kata kawan dia dah berpesan pada dia, Leh, esok kau jangan lupa apa, pakai baju biru. Baju biru yang kita dapat waktu kursus hari tu. Kita nak ni semua sama ni, kau jangan pakai baju lain. Okey. Dia tak tulis lah baju biru. Dia kata dalam email pakai je baju yang dapat kursus. Ini contoh lah. So dia pun kata okey. Nanti aku besok pakai. Dia pun balik lah daripada kerja ni, sampai saja dekat rumah. Dia kata memang dah lewat lah. Kan sebab dia lepak dengan kawan dia apa semua. Sampai rumah lebih kurang pukul 12 lebih macam tu. Okey, dia pun masuk ke dalam bilik. Dan kemudian ambil lah tuala apa semua kan. Dia buka lemari dia, lemari baju dia ni. Dia carilah baju yang dia nak pakai untuk keesokan hari ni. Dan kemudian dia cari-cari tak ada. Tak ada tau. So dia kata, mana pergi baju ni? Aduh, besok dah nak pakai. So dia fikir-fikir. Entah dah pakai tak? Dia kata macam tu. Dia pun pergi ke bahagian dapur. Dan kemudian adalah bakul baju kotor yang mak disediakan dekat situ. Betul, baju tu ada dekat dalam bakul tu. Menyebabkan dia kata, nak kena basuh malam ni juga, nak kena keringkan malam ni juga. Maknanya gantung dekat bawah kipas ke apa kan, supaya besok kering boleh pakai. Dia pun ambil lah baju tu, berjalan pergi ke bahagian belakang. Yang mana bahagian belakang ruangan yang dia baru tambah ni, ada rak-rak yang disusun barang-barang macam hardware lah. Pukul besi, macam barang-barang macam tu lah Dan kemudian muat juga ada mak dia ataupun ayah dia ni letak dekat bahagian belakang ni mesin basuh untuk basuh baju. So dia pun berjalan, pergilah ke ruangan belakang ni. Apa yang membuatkan dia terkejut adalah bila dia sampai je, korang bayangkan macam ni lah ruangan tu besar macam ni. Dia masuk saja pintu dapur, pandang ke sebelah kanan, dia akan nampak mesin basuh yang bersandar pada dinding. Sebelah mesin basuh ni, dalam keadaan kegelapan di bahagian belakang ni, di sebelah mesin basuh ni seakan-akan berdirinya satu susuk tubuh yang kita gelar sebagai hantu bungkus. Menyebabkan Saleh ni bagi tahu, dia masuk je, nampak je, dia terus Allahu Akbar, terlepas baju dia terus lari pergi ke bahagian ruang tamu. Dan mungkin disebabkan dia menjerit tu ataupun dia cakap Allahu Akbar tu terlalu kuat, menyebabkan parents dia bangun daripada tidur, keluar daripada bilik. Dan kemudian dia nampak lah ada adik dia keluar daripada bilik macam menjengah kan. Mak ayah dia tanya dia, kenapa Leh? Mak dekat bilik, kat belakang mak, kat belakang, dia cakap macam tu. So ayah dia pun pergi, dan kemudian ayah dia pula Astaghfirullahalazim macam tu. Korang bayangkan, maknanya ayah dia pun nampak tau. Dia pergi dekat Saleh dengan mak, ayah dia ni datanglah dekat Saleh dengan mak ni. Dan kemudian ayah dia bagi tahu pada Saleh, Leh pinjam speaker kau, dia kata. Dalam bilik Saleh ni ada speaker lah pada waktu tu. Pinjam speaker kau, buka ayat macam ayat suci lah, Yasin ke apa kan dalam rumah. Buka kuat-kuat, maknanya nak bagi benda tu keluar lah. Mak dia tak tahu lagi berkenaan dengan nampak hantu bungkus ni. Dan selepas daripada hari itu, dia tanya ayah dia pun nampak benda sama. Ada susuk tubuh yang berdiri betul-betul dekat sebelah mesin basuh ni, berbentuk hantu bungkus ni tadi. Okey. Dipendekkan cerita lagi, si Saleh ni bagi tahu, selepas saja diorang tambah bilik ni kan,
Okey, sebelah mesin basuh ni kan dinding saya kata tadi. Dinding ni seakan-akan macam ada tumbuh macam kulat tau. Kulat-kulat warna hitam macam tu. Dia kata lepas je renovate belakang ni memang terus macam ada tau. Selang beberapa minggu ada hitam tu. Diorang pun tak tahu puncanya apa. Pada awalnya diorang rasa macam dalam dinding ni mungkin ada paip air. Tapi dinding ni dinding baru. Dah tentu batu-bata ke semuanya. Jadi tak ada paip. Jadi diorang pun duk fikir kan. Sampai satu masa diorang kata, macam pelik kan. Macam mana boleh ada kulat pula dekat tepi ni kan. So si Saleh ni dia macam rasa tak sedap hati tau. Dia pun berbincang dengan ayah dia. Dan kemudian diorang pecahkan. Macam pecahkan dekat ruangan dinding yang ada kulat ni tadi. Dan mengejutkan apa yang diorang jumpa, ada satu benda tau yang seakan-akan macam tangkal. Orang kata dibaluti dengan kain yang berwarna hitam tertanam di dalam dinding tersebut. Maknanya ada perbuatan khianat lah dekat sini. So ayah dia ni pun pergilah jumpa dengan pekerja-pekerja dia. Tanya kan berkenaan dengan benda ni. Siapa yang letak benda ni apa semua. Semua orang cakap tak tahu dan tak mengaku lah. Tapi ada seorang pekerja Indonesia. Ini kita boleh syak je lah. Kita tak boleh tuduh dia. Kita tak tahu betul ke tidak. Dia syak ada seorang pekerja Indonesia ni yang mana selepas saja diorang renovate ataupun tambah bilik ni, projek ni siap je, pekerja Indonesia ni terus berhenti kerja. Terus berhenti kerja tau. Tak tahu sebab apa, tapi terus dia tak bekerja dengan ayah si Saleh ni lah. Diorang syak pekerja Indonesia ni lah. Okey, apa punca? Punca dia ni yang menarik lah. Apa punca yang menyebabkan orang ni sanggup ataupun sampai letak lah benda tu kan. Okey, Saleh ni ada tulis di dalam email. Pada awal-awal email dia dah tulis. Tapi saya nak kongsikan di bahagian akhir. Sebab nanti kalau tak dapat hint lah kisah ni kan. Okey, yang mana ayah dia ni kan saya kata tadi, dia kontraktor kan. Ataupun dia senang cerita dia bos lah. So dia ada pekerja-pekerja dia. Cara dia layan pekerja-pekerja dia ni, Saleh kata macam tak patut. Kadang-kadang maki ikut suka dia, cakap tak beralas, gunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya digunakan. Saya tak payah sebut lah dalam ni kan. Jadi menyebabkan mungkinlah pekerja-pekerja dia ni terasa hati ke apa kan. Saleh pernah berpesan ataupun pernah tegur ayah dia kan. Ya, janganlah macam ni lah cakap kan. Orang-orang yang bekerja dengan ayah dia ni ada juga yang lebih tua daripada ayah dia. So hormatlah sikit kan. Tapi ayah dia balas, dia bos. Maknanya ayah dia bos kan. Ayah dia yang bayar gaji. So ikut sukalah pekerja dia cakap macam tu. Tapi selepas saja kejadian ini, timbullah sedikit kesedaran di dalam hati ayah si Saleh ni. Yang mana selepas daripada kejadian seram ni, tak ada lagi dah dia macam maki-maki pekerja dia apa semua. Dah berubah lah. Mana ada orang kata perubahan yang baik lah selepas peristiwa ini. Tapi kita tak boleh mengatakan yang patut buat macam tu kan. Tanam tangkal apa semua ni tu syirik lah, mensyirikkan Allah. Walau macam mana marah pun kita, jangan sampai kita terpesong ke arah itu. Itu pendapat saya lah, personal Jangan sampai kita mensyirikkan Allah pula disebabkan rasa marah tu. Doa yang baik-baik. Mungkin orang kata dengan doa yang baik yang kita bagi pada orang yang kita tak suka ni, orang tu akan berubah ke arah yang mungkin lebih baik. Ataupun dia dipindahkan ke. Ini contoh. Dan itulah pengalaman ataupun peristiwa hitam yang pernah berlaku kepada keluarga Saleh. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini dialami oleh pengirim kita yang bernama Faris. Yang mana Faris ni nak berkongsi dengan kita semua dua pengalaman seram. Tetapi satu pengalaman seram dialami oleh diri dia sendiri. Dan kemudian satu lagi kisah dialami oleh rakan sekerja dia. Okey, dan kisah ini berlaku pada tahun 2019. Okey. Yang mana si Faris ni dia bagi tahu dekat dalam email, dia ni bekerja di sebuah hospital yang terletak di Terengganu. Nama hospital apa semua dia tak reveal dekat dalam email lah. So saya just direct pada kisah je lah Yang mana dia kata dia bertugas di unit ataupun bahagian bilik mayat.
bahagian bilik mayat. So pernahlah berlaku satu kejadian yang mana pada waktu tu dia bukannya baru kerja pun, dia dah lama kerja sebenarnya. So dia duduk dekat meja dia ni, dia kata dia tengah buat kerja lah waktu tu, dan mungkin dengan menulis ke apa kan. Tiba-tiba telefon di atas meja dia ni berdering, kan, menyebabkan dia angkatlah telefon tu. Hello. Dan kemudian dia dimaklumkan oleh bahagian ward ni ada satu pesakit yang dah pun meninggal dunia ataupun dah matilah. So dia kena naik atas untuk ambil mayat ni, untuk dibawa turunlah ke bilik mayat kan. So dia kata okey lah, tak apa, nanti kejap lagi dia naik. Dia tunjuk tu, dia nak settlekan kerja dia sikit lagi. So dia pun letak telefon ni, dan kemudian dia sambung buat kerja. Dan kemudian dia maklumkan pada rakan dia yang bekerja satu unit dengan dia ni, kejap lagi kita kena naik atas, ada satu pesakit dah meninggal. Dia kata tu kan. Oh ya ke? Innalillahi wa rajiun. Dia kata tu kan. Yalah, jom naik atas, jom. Dia pun berjalan teruslah pergi ke bahagian lift ni. Okay, yang waktu dia tekan je lift ni naik ke bahagian atas dekat ward apa semua, dia dah nampak lah mayat ni terbaring di atas katil dan kemudian ditutupi dengan, orang kata, selimut ataupun kain kan yang berwarna putih, ditutup macam tu. Adalah ahli keluarga yang dah sedang menangis apa semua. So dia kata dia ni lah, dia orang kata apa, berbual ataupun berbincang dengan nurse ni apa semua ataupun dengan doktor. Dia pun tarik lah mayat ni terus untuk bawa turun. Okay, tolak sampailah ke satu ruangan ataupun lift lah. Lift ni memang digunakan khas untuk ni lah, untuk dia lah tu bawa turun mayat kan. Sampai je dekat lift ni, okay, dia turun sampai ke bahagian bawah. Dan kemudian bila sampai je dekat bilik mayat, okay, masuk je dekat bahagian unit bilik mayat ni, kawan dia pergi ke bahagian kaunter tau untuk ambil dokumen lah. So dia terus pun pergilah dia tolak mayat ni sampailah ke dalam bilik mayat. Dan kemudian dia letakkan katil ni betul-betul, orang kata, dekat depan peti simpanan mayat ni. Okay, so dia pun tolak sampai dekat situ. Dia pun tengoklah dekat dalam list kan, mana peti yang kosong. So dia buka peti tu. Part ni yang saya rasa menyeramkan lah. Waktu dia buka je, dia kata dia dah rasa bulu roma dia meremang lah. Tapi tak meremang sangat lah, meremang bahagian tangan je. Tapi dia kata benda tu biasa. Kerja dekat bilik mayat memang benda tu biasa. Dia kata macam tu. So bila dia dah buka, dia tengok okey betul kosong. Dia pusinglah ke bahagian belakang. Okay, pusing ke bahagian belakang ni, pandang ke arah mayat ni tadi, atau mayat ni kan. Yang mengejutkan dia adalah mayat ini tadi tidak lagi berada di atas katil. Tak tahu pergi mana. Bila dia tengok je mayat ni dah tak ada, meremang bulu tengkuk dia. Dia kata waktu tu Tuhan je yang tahu. Jantung dia kata laju sangat. Sebab dia kata mana, sampai dia toleh keliling keliling. Mana pergi mayat ni? Dia kata macam tu. So dia pun terus lintas katil tadi, pergi ke bahagian ruangan pintu luar ni, nak keluar kan. Dan kemudian kawan dia sampai dan kemudian kawan dia kata, kenapa Riz? Mana pergi? Dia nak kata mana pergi mayat tu kan. Bila dia pandang je dekat arah katil tu, mayat tu masih lagi ada dekat atas katil dan bertutup lah. Menyebabkan dia kata, mana? Dia dah pelik. Kat sini dah macam pelik tau. Kenapa dengan kau? Tak ada apa lah, dia kata macam tu. Tapi bulu roma dia naik lagi ni. Okay, so dia pun tak apalah, masuk. Dan kemudian adalah kerja yang dia buat, masukkan dalam peti mayat. Itu semua proses kerja dia tak cerita lah. Tapi lastnya dia masukkan juga. Dan kemudian dia teruslah pergi dekat bahagian meja yang ada dekat dalam bilik tu, catat apa yang patut. Dan kemudian terus pergi dekat bahagian depan. Dan kisah dia habis dekat situ je. Dia kata menjadi tanda tanya lah, ataupun ini adalah pengalaman seram yang paling ekstrim yang dia pernah kena sepanjang dia kerja. Kalau meremang bulu roma ni, dia kata siapa-siapa mau kerja kat bilik mayat akan kena benda ni. Siapa yang kerja kat bilik mayat kan? Cuba komen kat bawah. Baik hospital ke apa kan. Dan dia kata, adakah mungkin, biasa benda-benda macam ni, roh tu kita tak pastilah kan. Mungkin ada korin ke apa ke dekat sekeliling, sebab kat situ banyak mayat kot. Dan sudah pastinya gangguan ataupun tipu helah daripada jin ataupun syaitan ni. Sama ada mata dia ditutup ke, tak nampak jenazah tu ataupun mayat ni dekat atas katil tu ke, dia tak pasti. Sebab dia kata memang katil ni kosong, kain tu pun tak ada. Itu yang menyebabkan dia kata mana pergi. Dan yang dia kata paling menakutkan adalah waktu dia pandang dia tak ada, bulu roma tengkuk dia naik. Tu yang dia keluar tu. Tapi bila kawan dia sampai, dia tunjuk mayat tu elok je atas tu kan.
Mungkin mata dia ditutup lah bagi tak nampak kan. Dan kemudian nampak pula ada balik kan. Itulah pengalaman seram si Faris ni, yang dikirimkan oleh Faris ni, yang pertama. Kisah seram yang kedua berlaku kepada rakan sekerja dia, iaitu jururawat di hospital tersebut. Yang mana nama dia tak nyatakan dekat dalam email lah. Saya gelar dia sebagai Zati lah. Contoh Zati. Okey, pernah berlaku satu hari yang mana Zati ni kata dia sedang meronda tau. Meronda dekat bahagian ward ni lah. Adalah kerja dia kan, nurse kan. Masuk ke satu ruangan ward untuk cek lah pesakit-pesakit kan. Waktu dia tengah cek ni, dia kata dalam bilik itu ada lebih kurang 4 katil. Tahu, dalam ruangan bilik tu ada 4 katil. Kemudian dikatakan 3 ada pesakit lah. Kalau ikutkan pada senarai nama yang ada tertera dekat depan pintu ward ni, ada 3 nama. So bila dia masuk, dia nampak ada 3 katil ni memang ada orang, semua dah tidur. Dan kemudian di katil paling hujung, dekat dengan bahagian bilik air, dan kemudian tepinya adalah tingkap. Daripada cahaya luar ni, dia nampak betul-betul dekat atas katil ni seolah-olah macam ada satu susuk tubuh yang ditutupi dengan satu kain, seolah-olah sudah meninggal lah. Tahu, menyebabkan si Zati ni dia macam ni siapa pula, mana datang pesakit ni kan, dia cakap macam tu. Dan si Zati ni berani. Sebab apa? Dikatakan oleh Faris ni, Zati ni pergi tau ke arah katil ni, dan kemudian selak kain ni kan, nak tengok jenazah ke atau mayat siapa kan. Dia pun tarik, dan kemudian didapati selimut ni macam macam tenggelam tau. Seolah-olah macam betul-betul memang tak ada apa-apa lah dekat bawah tu, lepeh je. Tapi sebelum tu dia nampak ada bentuk kaki yang berdiri, ada bentuk kepala yang bulat di sebalik selimut ni. Bila dia tarik je, dia tengok dalam bawah tu sebenarnya tak ada apa-apa, dan automatik selimut ni jatuh. Terus dia lari keluar. Bukan lari lah, mungkin berjalan laju kot keluar daripada ruangan ward ni. Dia dah rasa macam tak sedap hati lah kan. Meremang pun dia, seram pun dia. Jadi dia bagi tahu kawan dia switch lah dengan dia. Kawan dia ganti dia dulu. Dia duduk dulu untuk tenangkan diri dia lah. Ini adalah gangguan yang pada dia paling teruk lah, pada Zati ni, sepanjang dia bekerja di hospital tu. Seram juga kisah kedua ni kan. Berani dia nak selak, sedangkan dekat nama tu dah terang-terang ada 3 orang je. Dia nak juga selak kan. Mungkin itu tugas lah sebagai nurse kan. Inilah kita ni hargai lah, betul tak? Doktor-doktor yang bekerja di hospital, nurse, tak kisahlah macam Faris ni ke kan. Bukan senang sebenarnya bekerja dalam bidang perubatan ni kan. Walaupun kadang-kadang kita pergi hospital, klinik kerajaan lambat kan, tunggu kan. Nak buat macam mana, sakit ramai, yang bekerja ni sikit, betul. So sabar je lah. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Faris. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Sarah. Yang mana Sarah ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan dan juga penampakan yang dia sendiri pernah alami sewaktu dia menginap di sebuah hotel yang terletak di negeri Melaka. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Sarah bagi tahu yang dia adalah seorang penjawat awam lah, bekerja di sektor kerajaan, dan kemudian dia punya, orang kata, pangkat dia ataupun unit tempat dia bekerja ni, dia ni sebagai setiausaha tau. Ataupun nama lain dia PA, sekretari macam tu lah. Dan pernah berlaku satu hari yang mana, pejabat dia ni terletak di Negeri Sembilan. Apa nama dia punya jabatan apa semua saya tak payah kongsikan lah. Okey, pernah berlaku satu kejadian yang mana pejabat dia ni telah pun mengadakan satu mesyuarat pengurusan. Benda ni akhir tahun lah, berlaku akhir tahun. Dan kemudian venue ataupun tempat yang dipilih adalah di sebuah hotel yang terletak di Melaka ni lah. So nak dipendekkan cerita, sampailah hari tu dia pun bertolak daripada Negeri Sembilan ni terus sampai ke Melaka. Kemudian check in apa semualah. Semua berjalan dengan sangat lancar lah. Waktu perjalanan apa semua memang tak ada rasa pelik-pelik. Dia sampai waktu tu petang dia kata. Dan dia kena menginap di hotel ni selama 3 hari 2 malam. Okey. Sampai saja dekat hotel ni, dia dapat je kad ataupun
kunci bilik kan. Teruslah dia naik ke bilik dia yang berada di tingkat 12. Okay, bila sampai je dekat bilik dia kata dia touch dekat, buka je pintu. Waktu ni dia kata dia bau satu bau yang sangat busuk datang daripada dalam bilik hotel dia ni. Menyebabkan waktu dia sampai depan pintu dia terberhenti tau. Busuknya dia kata macam tu kan. So dia dah mula rasa takut dah sebab ada apa mayat ke dalam ni. Dia terfikir macam tu lah kan. Tapi bilik tu bersih je. Dia pun masuk dan kemudian pergilah dekat bahagian orang kata bilik air. Dia pergi kat bahagian bilik air, check tak ada apa. Lepas tu dia pergi kat bahagian katil pun, katil bersih je. Semua dalam keadaan yang dah pun dikemas. Tapi kenapa ada bau busuk ni? Macam tu tau. So dia pun duduk sekejap, dia kata tak boleh tahan lah, bau ni kuat, dia kata macam tu. Dia pergi dekat telefon yang berada di tepi katil ni. Dia telefon receptionist. Yang kemudian dia cakap, hantar seorang pekerja sebab bilik saya bau busuk. Dia cakap macam tu. Terkejut lah receptionist ni kan. So teruslah ada seorang budak lah, bellboy datang. Tapi waktu dia nak tunggu budak ni sampai, bau tu semakin hilang dan semakin hilang. Dan sampai akhirnya bau tu dah tak ada lagi dalam bilik. Budak ni pun sampai. Dan budak ni tanyalah, kenapa puan, dekat mana bau busuk tu? Tadi bau betul-betul dalam bilik ni, tapi sekarang dah tak ada. Dia cakap macam tu. Muka budak tu berubah tau. Macam kesal pun ada. Macam kau ni main-main pula. Macam tu lah. Muka dia macam muka tak puas hati lah kan. Betul ke? Sebab bilik ni dah pun dikemas. Itulah, tak apalah, saya minta maaf lah sebab tadi saya bau busuk tu, saya telefon. Okay lah, tak apalah puan. Kalau tak ada apa-apa, Alhamdulillah dah. Dia cakap macam tu kan. Budak ni pun teruslah angkat kaki. Orang kata pergilah daripada bilik si Sarah ni. Sarah ni tutup pintu dan kemudian dia duduk dekat katil dia. Dia tak buat apa-apa lagi ni. Dia duduk, dia terfikir, mana datang bau ni? Alamak, baru masuk bilik dah ada orang kata kejadian yang pelik kan. Okey, tak apa. Malam tu dia pun pergi ke bahagian bawah, orang kata bahagian makan lah, ruangan makan bersama dengan staf yang lain dan kemudian naik semula ke bilik. Bilik ni dia tinggal seorang Okey. Dan kemudian dia kata bilik orang kata bos-bos lah, bos-bos semua kat bahagian atas, tingkat 13. Dia tingkat 12. Okey. Dia masuk je dekat dalam bilik dan kemudian dia terus buka laptop dia. Sebab dia perlu siapkan satu, orang kata macam untuk besok di present lah oleh bos dia. Okay, dia pun tengah menaik ni sambil dia tengah menggunakan orang kata laptop ni lah. Guna tap. Tiba-tiba dia kata badan dia rasa tak selesa, macam belengas tau. Dia tak tahu kenapa. So dia kata belengas lah. Macam ni nak tidur macam mana ni kan. Padahal aircon pasang, tapi dia rasa macam belengas. So kita tak apalah. Dia pun bangun daripada duduk dia ni. Laptop dia biarkan macam tu je. Dia kata dia ambil tuala dan terus masuk ke dalam air untuk bilas-bilas badan je, untuk sejukkan badan kan. Lepas dia dah mandi apa semua, dia keluar dengan berkemban ni. Tiba-tiba dia keluar dia keluar dari bilik air ni dan kemudian dia tengok ke arah meja tempat dia buat kerja ni tadi. Laptop dia telah pun tertutup. Menyebabkan dia kata lah, aku save tak tadi? Dia kata macam tu. Pada mulanya dia ingat dia terlupa lah, dia tutup lah kot. Dia tak ingat lagi tau yang dia tinggalkan dalam keadaan terbuka. So okey lah, tak apa. Dia pun duduk tu, dia buka balik dan kemudian dia check. Alhamdulillah lah kan, benda tu tak hilang. So okey, dia pun pakai baju, dia terus sambung buat kerja dia. Dalam masa sama dia duduk fikir, kenapa aku tutup ke tadi Kan aku buka je laptop ni. Dia kata macam tu. Tak apalah, tengah-tengah dia buat kerja, tiba-tiba telefon dia masuk satu panggilan. Telefon personal lah ni. So dia tengok, husband dia. So dia angkat dan kemudian dia berbual dengan husband dia sambil dia buat kerja. Tapi dia kata, alamak tak best lah pula kan, macam tak boleh fokus. Dia nak buat kerja, habis tu nak cakap dengan husband dia. Bila husband dia cakap, dia macam apa yang apa dia? Cakap apa ni? Macam tu lah, dia macam tak boleh fokus. So dia kata tak apalah. Dia angkat telefon dia ni, dia save dan kemudian dia tutup laptop dia. Dan kemudian dia teruslah angkat telefon, dia buka sliding door ni, dia buka langsir, sambil tu dia pandang keluar bilik. Sebab dia kata pemandangan pada waktu tu cantik. So kita pula dia berbual dengan husband dia kan. Bila dah puas gayut ni, dia pun tutuplah telefon. Husband dia kata husband dia dah nak tidur. Okay, dia pun tutup telefon, dia bangun, dia teruslah pergi ke meja sebab dia nak sambung kerja kan. Waktu tu jam dalam pukul 10 lebih macam tu. Dia terkejut apabila dia pusing ke arah laptop ni dah pun terbuka tau. Dan kemudian dia punya kerja ni kan, waktu dia tengah menaip ni, di bahagian yang dia tak type ni ada macam
Nombor-nombor urut macam pelik-pelik tau. Bukan perkataan tapi macam ada orang saja tekan. Ni apa yang Sarah cakap lah. Dan kemudian bila dia tengok, bila masa pula aku taip benda ni? Tadi bukan ke laptop aku tertutup? Dia kata macam tu. Terus dia punya bulu roma dekat tangan meremang tau. Dia dah rasa dah tak sedap lah. Bilik ni ada sesuatu ke? Dia kata macam tu kan. Tak apa, dia pun sambung kerja dia sampai siap. Dan kemudian dia terus tidur. Dan kemudian keesokan harinya adalah mesyuarat apa semualah kerja-kerja dia. Dan malam yang kedua pula berlaku lagi kejadian seram. Yang mana waktu ni dia tengah tidur. Dia tengah tidur. Dan kemudian dia kata dia tidur dalam keadaan terlentang. Lampu pada waktu tu dia buka. Sebab dia dah mula takut lah, sebab dia dah kena gangguan pada malam yang pertama tu. Bila dia tengah tidur ni, tiba-tiba dia terasa macam gelap. Gelap tau. Gelap sangat. So dia pun buka mata. Kenapa gelap sedangkan lampu dia buka? Dia buka mata dan kemudian dia kata dalam bilik ni gelap sangat tau. Macam lampu semua tutup. So dia kata, bila masa pula aku tutup lampu? Dia kata macam tu. So lah, tak apalah. Dia pun pergilah ke arah orang kata plug lampu ni. Dan kemudian dia dapati kad di bahagian tempat. Kan kalau kita masuk bilik hotel kan ada tempat letak kad kan. Kad tu dah tak ada. Kad tu dah tak ada dah. So dia kata, mana kad tu? Kad tu jatuh dekat bawah. Waktu ni Sarah kata, macam mana kad ni boleh terkeluar? Dia ambil kad ni, dia nak masukkan. Betul-betul kat sebelah dia ada pintu bilik air tau. Waktu dia nak masukkan kad ni, dia perasan di dalam kegelapan bilik air ni seolah-olah macam ada sesuatu yang sedang berdiri di dalam bilik air tu. Dan kemudian rupa benda ini dikatakan dalam gelap lah. Dia nampak dalam gelap ni seolah-olah macam satu susuk tubuh perempuan. Susuk tubuh perempuan. Bukan berbaju putih apa tak. Sebab dia nampak gelap je. Satu susuk tubuh perempuan yang mana rambutnya menutupi seluruh wajah dia. Dan kemudian berdiri betul-betul pandang ke arah Sarah ni yang berada di depan plug lampu ni. Terus Sarah ni masukkan kad dia. Dan kemudian bukan masuk terus ada current tau. Masuk, lepas tu kan ada beberapa second. Kemudian baru menyala kan. Dan kemudian dia tengok dekat dalam bilik air pada waktu tu memang tak ada apa-apa. Bila lampu dah terbuka apa semua, dia kata dalam bilik air sebenarnya tak ada apa-apa. Menyebabkan dia lagi bertambah takut. Dan kemudian dia minta salah seorang daripada staff lah yang bekerja juga dekat tempat dia ni, bagi tahu pada staff tu, korang tidur satu bilik berapa orang? Kita orang 2 orang, dia kata macam tu. Korang seorang teman aku boleh? Dia kata macam tu kan. Teman kau kenapa? Jomlah, katil aku besar, dia kata. Tak best lah tidur seorang, dia kata macam tu. Yang 2 orang ni pula macam, siapa nak ikut kan? Kau nak ikut? Kau? Tak nak, aku tak nak tidur seorang. 2 orang ni pun tak nak tidur seorang tau. So macam mana dia nak buat? Dia kata, dia cari, dia kata tak ada orang yang nak tidur seorang. Yang lain mungkin ialah staff biasalah kot, dapat satu bilik 2 orang. Dia ni kira ialah setiausaha tadi, dapatlah satu bilik seorang. So last sekali malam tu dia kata dia tidur seorang juga, dalam keadaan dia takut juga, dia kata kan. Tapi lepas daripada kejadian tu dah tak ada lagi gangguan lah. Dan malam yang terakhir pun tak ada apa-apa. Itulah malam terakhir kan. So besoknya dia pun habiskan dia punya kerja tu sampai mungkin pukul 12 kot. 12 check out dah. Check out apa semua, dia pun baliklah ke Negeri Sembilan semula. Alhamdulillah lah gangguan tu tak ada berlaku sampai rumah ke apa, tak ada. Tapi dalam banyak-banyak tempat hotel dia pergi, ini adalah gangguan yang dia kata dia tak dapat lupakan. Sebab gangguan ni melibatkan ialah penampakan. Lepas tu pelik lah, kalau lampu tertutup ke pun kita dah rasa takut. Ini kad tu terkeluar daripada holder dia tu, jatuh ke bawah. Siapa yang cabut? Seolah-olah macam dia yang cabut lah. Dan dia memang pasti waktu dia nak masuk pergi mandi tu, dia buka je laptop dia tak tutup. Tapi bila dia keluar, laptop tu tertutup. Dan apabila suami dia telefon, dia tutup laptop, dia pandang balik, laptop tu dah terbuka. Dan kemudian yang lagi pelik, ada macam orang menaip kan. Menaip suka hati dia je. Ada nombor kejap, ada huruf, macam tu. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Sarah. Sejauh mana kebenaran kisah-kisah yang saya kongsikan ni, macam saya cakap tadi, anggap jelas sebagai satu hiburan. Yang mana kisah-kisah ni menarik sebenarnya untuk kita dengarkan.
Kisah seram kita yang keempat ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Acik. Yang mana kisah ini sangat-sangat ringkas lah. Tapi saya kongsikan juga sebab pada saya menyeramkan. Yang mana Acik ni bagi tahu dia ni tinggal di satu kawasan iaitu di Mantin. Juga di Negeri Sembilan tau. Jadi dikatakan rumah dia dekat situlah. Dia tinggal berdua dengan isteri dia. Dia dah berkahwin 6 tahun. Dan kemudian belum lagi dikurniakan sebarang cahaya mata lah. So dia minta kita semua doakanlah semoga dipermudahkanlah. Moga-moga tahun depan awak timbang anak lah Okay, saya doakan macam tu. Okay, berbalik kepada kisah dia pula. Dikatakan kisah ni berlaku pada satu malam. Yang mana pada malam itu dia kata dia tengah tidur lah dengan isteri dia. Dia dekat bilik dia kan, tengah tidur apa semua. Dan kemudian dia ni jenis yang senang terjaga. Senang terjaga tau. Menyebabkan dia terbangun pada pukul 3 lebih pagi pada waktu tu. Dan kemudian dia kata dia bangun tu untuk pergi ke tandas pada mulanya untuk buang air kecil. Tapi dia pandang ke sebelah kiri dia pada waktu tu, isteri dia dah tak ada di atas katil. Dan kemudian dia bangun daripada katil ni. Dia fikir mana isteri dia pergi kan. Dia pun buka pintu bilik. Dan kemudian dia teruslah turun ke bahagian bawah sebab rumah dia ni 2 tingkat. Jadi dia turun ke bahagian bawah. Dia nampak isteri dia sedang berada di dapur. Seperti sedang membuat sesuatu lah. Mungkin buat air ke macam tu. So dia pun teruslah pergi ke pintu dapur. Dia kata, Yang. Dia kata, buat apa? Buat air ke? Kepala isteri dia seakan-akan macam sedang mengangguk. Isteri tak cakap apa-apa. Pada waktu ni dia dah rasa macam something lah. Mungkin isteri dah ada masalah ke apa. Sebab isteri dia jarang bangun tengah-tengah malam ni, jarang. Sebab dia terbalik. Isteri dia pula yang jenis susah untuk tersedar. Dia jenis mudah bangun. Biasa suami yang susah bangun kan. Ni dia jenis mudah bangun. Isteri dia susah nak bangun. So dia kata okey lah, mungkin haus sangat ke macam tu lah. Dia pun terus duduk dekat sofa. Dan kemudian buka lah, orang kata TV kan. Buka TV pada waktu tu. Dan kemudian dia nak ni lah, tunggulah isteri dia datang. Mungkin isteri dia akan minum dengan dia sekali kan. Okay, lepas tu dia kata, Yang buat air untuk abang sekali Dia nampak kepala isteri dia angguk lagi. Okay lah, tak apa. Dia pun buka TV. Dan kemudian tengah-tengah pilih channel ni, dia tengah tunggu isteri dia nak keluar ni. Tiba-tiba ada suara isteri dia lah daripada belakang. Dia mengatakan, Bang, abang tengok cerita apa tengah malam ni? Dia pun pandang ke arah dapur. Kat dapur dah tak ada orang. Isteri dia berada di tangga. Isteri dia berada di tangga pada waktu tu. Menyebabkan dia pandang isteri dia, lah, kenapa awak nak naik atas? Mana airnya? Dia kata macam tu. Air apa? Abang buat apa kat bawah ni? Dia kata, saya cari awak lah. Tadi awak dekat dapur kan? Awak buat air kan? Abang ni mana ada? Saya pergi tandas lah. Dia cakap macam tu. Ya ke? Ya, saya dalam tandas tadi. Alamak, tadi saya nampak awak dekat dapur. Dia kata tu. Abang ni. Isteri dia lari turun bawah, pergi ke arah suami dia. Duduk betul sebelah si Acik ni. Dan kemudian isteri kata, Abang janganlah, saya ke atas lah. Dia cakap macam tu kan. So Acik ni pun dah rasa takut juga. Tadi aku nampak isteri aku kat dapur. Lampu dapur terbuka tau. So dia kata, lagilah dia rasa macam tu isteri dia. Kalau gelap tiba ada isteri dia, mesti dia rasa tu bukan isteri dia kan. Tapi lampu dapur terbuka. Dan kemudian nampak isteri dia macam sedang buat air. Tu kan dia suruh buat 2. Alah, satu air pun tak ada. So dia kata dia bangun daripada duduk dia ni, pergi ke bahagian dapur. Dia perhatikan dekat bahagian dapur memang kosong lah, tak ada apa-apa, bunyi cengkerik je. Dia kata dia pun berjalan pergi ke arah sofa ni balik. Dia kata, Yang, jom naik atas, jom tidur. Jom. Isteri dia kata. Dia pun tutup TV, tutup kipas. Isteri dia pegang tangan si Acik ni lah. Terus naik atas masuk ke dalam bilik. Dan kemudian isteri cakap lah, Abang tak perasan ke saya pergi tandas kan? Lampu tandas kan terbuka. Tapi pintu tandas ni bukannya jenis cahaya boleh tembus pun. Pintu dia jenis pintu macam pintu kayu kan. Jadi kalau mungkin nampak cahaya pun daripada bawah, orang kata apa, bawah pintu ni je lah. Tapi kebiasaannya malam dia orang tidur, lampu pun terbuka. That's why dia tak rasa yang isteri dia ada dekat dalam tandas kan. Sebab dia tak dengar bunyi air, tak dengar bunyi apa. Dia bangun tengok isteri dia tak ada. Dia pun terus cari kat bawah. Saya rasa kalau dia terus pergi buang air, mesti dia tahu isteri dia dalam air. Itulah benda pun nak jadi. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Acik.
Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir, untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Mansur. Yang mana Mansur ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja di sebuah sekolah berasrama penuh yang terletak di Mersing, Johor. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Mansur bagi tahu dia ni bekerja di Dewan Makan. Menyediakan makanan untuk budak-budak asrama makan kan. Sarapan, makan tengah hari, lepas tu minum petang, makan malam, macam tu lah. Dan dikatakan kisah ini berlaku pada satu malam. Okey, yang mana pada waktu tu pukul 10 macam tu. Biasalah budak-budak dia pukul 9, pukul 8 macam tu. Lepas je waktu isyak, diorang akan terus pergi ke bilik prep. Kalau saya dulu asrama, kita panggil bilik prep kan. Bilik prep tu memang tempat belajar. Belajar waktu malam kan. Dalam pukul 10 macam tu, semua pelajar-pelajar akan keluar daripada bilik prep, terus pergi ke bahagian Dewan Makan untuk pergi makan malam lah. So dia pun tunggulah pelajar-pelajar ni sampai, ambil lah ada roti pada waktu tu, makan, minum apa semua. Sampai semua pelajar keluar, jam pada waktu tu pukul 10.45 malam. Ini ditulis tau dekat dalam email ni. Yang mana Mansur kata bila dah settle je, adalah 2 orang pekerja di bahagian dapur ni akan keluar untuk susun semua kerusi yang dah sengit-bengit ni. Pelajar-pelajar ni tak susun ni, semua macam dia susun balik, bagi rata kan, lap meja apa semua. Selesai je semua tu, okey, semua ataupun 2 orang ni tadi akan terus pergi dekat orang kata dapur ni lah, dapur, sapu, mop untuk yang terakhir kali, dan kemudian dia orang akan datang balik besok pagi untuk buat sarapan. Waktu dia tengah kemas di bahagian dapur, semua bahagian dapur tak ada dah, kat depan dah tak ada orang. Tiba-tiba dia orang terdengar macam ada satu suara bunyi kerusi yang digerakkan. Bunyi macam contoh kan, macam tu. Menyebabkan Mansur ni, dia yang paling depan sekali. Jadi dia angkat kepala dia pandang ke arah meja. Tak ada sesiapa pun dekat depan. Dan kemudian dia nampak banyak, semua kerusi dah bersusun. Di bahagian hujung sekali, ada satu kerusi yang dah terkeluar daripada meja dan kemudian sengit menghadap ke arah dapur. Menyebabkan si Mansur ni pelik lah. Baik, lepas tu dia pandang kawan-kawan dia pun berhenti. Yang menyapu berhenti, yang berhenti, pandang dia. Ada apa tu? Kucing, dia kata macam tu. Sambung. Okay, dia orang pun kemas. Bunyi lagi. Dan kemudian bila si Mansur ni tengok, ada satu lagi kerusi di, orang kata jauh sikit lah daripada kerusi yang tadi tu, juga sama juga, terkeluar sengit. Masa ni semua orang dah ke depan tau, macam pergi ke arah Mansur ni, dan kemudian pandang ke arah meja. Dia orang cakap lah, apa yang berlaku ni kan? Macam mana kerusi tu boleh bergerak dengan sendiri? Waktu dia orang semua tengah tengok ke arah meja ni, satu lagi kejadian yang mana ada 2 lagi kerusi yang bergerak dengan serentak. Tetapi meja ini ataupun kerusi ini lain-lain meja. Waktu dia tengah tengok ni, macam tu tau, ada 2 kerusi yang bergerak, menyebabkan semua sekali terkejut. Waktu tu dia orang pun kata okey, cepat-cepat kemas. Dia orang nak balik kan. Balik, kerusi tu dia tak susun, dia biar je. Mungkin besok pagi dia orang sediakan sarapan, baru dia orang susun kot. Ataupun nanti pelajar-pelajar duduk je lah kan, bukan ada apa pun. Dia pun kemas apa semua, dia pendekkan cerita, tutup lampu. Dia baliklah ke rumah dia. Besok pagi dia datang, dia orang makan ni berkunci tau. Tak ada orang boleh masuk. Apa ni? Sorry. Tak ada orang boleh masuk dalam dia orang makan ni pada waktu malam. Jadi bila dia sampai je, dia bertiga pada waktu tu, buka je pintu, buka lampu, ready lah untuk sediakan makanan sarapan kan. Waktu dia sampai je dekat dia orang makan ni, part ni dia orang rasa pelik tau. Sebab apa? Semua kerusi yang bergerak tadi tu dah pun berada di tempat yang mana dia orang susun lah. Tersusun dengan rapi semua sekali. Sedangkan waktu dia orang tinggalkan dia orang makan ni, semua kerusi ni dalam keadaan dah terkeluar daripada meja lah. Siapa yang susun, wallahualam, dia tak tahu. Tak ada CCTV pun dekat dalam dia orang makan ni kan. So dia orang tak dapat pastikan lah macam mana kerusi tu boleh termasuk kat dalam. Dia orang tak endahkan, dia orang teruslah sediakan makanan. Ada juga pengalaman seram berlaku pada malam yang berlainan. Suara sinki, air sinki dibuka. Dan pada waktu tu dia orang ingatkan ada pelajar lah. Jadi bila lama air ni keluar, si Mansur ni rasa macam ada orang ke tak ada orang ni membazir air bukaan.
dia pun berjalan pergi ke satu ruangan yang mana ruangan ni macam tertutup tau di bahagian dalam. Ada sinki yang panjang berdepan macam tu. So pelajar-pelajar akan terus basuh pinggan dekat situ lah. Dia pergi dekat bahagian sinki ni. Dia kata ada 2 sinki air yang bersebelahan terbuka. Pada mulanya dia ingatkan apa orang kata pipe air tu rosak. Tapi bila dia pergi, memang betul pipe tu seakan-akan macam dibuka. Dia pun tutup. Yang kemudian terus sambung kerja dia lah. Siapa yang buka, wallahualam. Sebab pada waktu tu pelajar semua dah balik lah. Mungkin dah lepas makan malam apa semua. Berlaku pula kejadian sinki tu, tapi pada hari yang berlainan. Kisah dia agak ringkas juga, macam kisah si Acik tadi. Tapi pada saya kedua-dua kisah ini menarik lah. Misteri. Yang si ni misteri kan. Dia tak ada penampakan. Cuma macam mana kerusi ni boleh bergerak dengan sendiri. Pada awalnya dia ingatkan kucing kan. Tapi bila yang paling saya rasa takut ataupun menyeramkan adalah waktu semua tengah pandang ke arah meja, 2 kerusi bergerak. Macam mana kita nak explain tu kan? Siapa pula yang gerakkan? Itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Mansur. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya di Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Sebelum saya mengakhiri video ni, saya nak mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul kan, yang pada hari Khamis ni, esok hari lah. Dan yang mana join ataupun terlibat dengan perarakan Maulidur Rasul ke apa, saya nasihatkan jagalah diri baik-baik, okey? Bawa air, kalau tak larat tu jalanlah pelan-pelan, berhenti dulu ke, minum air secukupnya lah. Itu je lah yang saya nak cakap. Sebab baru-baru ni saya ada join perarakan Merdeka kan, hari kemerdekaan, yang mana saya dapat tahu ada satu anggota rela yang tengah berkawat tiba-tiba tumbang. Saya rela lah. Tapi bukan berlaku di Melaka lah, berlaku di mungkin Negeri Sembilan dah saya. Dia tumbang dan kemudian meninggal dunia kan. So hati-hatilah musim-musim panas ni, bawalah air, minum air secukupnya, okey? Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.